Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada subscriber sikit ya. Terima kasih saya ucapkan. Okey, yang belum subscribe sikit ke channel, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Okey, kalau ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu, korang boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Okey, di mana Siki ada satu kesempatan sikit nak review tentang kereta perdana V6. Okey, di mana dia ada masalah kerosakan daripada gearbox. Okey, so untuk ni Siki just tengok lah, jom kita tengok kereta tu. Okey, untuk perdana V6 ni. Okey, si ada bawa lighting. Okey, jadi ni. Okey, nampak dah Okey. Okey. Okey, lari dah seorang. Okey. Tak, Siki nak tunjuk tentang suspension dulu lah. Okey, kita dapat tahu ataupun kita dapat kenal suspension untuk perdana V6 ni dia agak complicated sikit. Di mana kalau boleh Siki duduk sini Clear Okey, cantik. Okey, di mana untuk kereta dia ni owner datang jumpa Siki. Owner ni sebagai anak dia. Okey, Siki review tentang contoh owner datang jumpa Siki dulu Dia sebenarnya untuk perdana V6 ni kereta mak dia. Mak dia yang tengok channel Siki Yusof tu. Okey, dia rajin tengok dia. Betul tak cerita dia, Dam? Kan? Lepas tu mak dia suruh anak dia hantar jumpa Siki. Okey, dia suruh check everything tentang kereta dia ni. Okey, yang pertama dia ada masalah isu daripada gearbox dia. Di mana gearbox dia macam kereta manual, kereta auto untuk perdana V6 kebiasaannya memang tak boleh lari. Siapa-siapa pengguna V6 mesti gearbox rosak. Okey? Walaupun korang jaga filter ataupun jaga minyak. Okey? Dia berkemungkinan besar daripada segi pengalaman Siki. Bukan Siki nak cakap Siki pandai tak. Ilmu yang seberkurangan. Disebabkan perdana V6 bentuk enjin tu V. Okey? Dengan kelajuan ratio daripada enjin, dia tak support ke gearbox. Okey, kebarangkalian kelajuan enjin lebih laju daripada kelajuan gearbox. Tu gearbox cepat kong boleh jaga tapi tak boleh tekan. Tapi perdana V6 jarang-jarang tak tekan, betul tak? Okey, so gearbox dah kong, di mana kereta dia seolah-olah macam naik bukit rasa enjin meraung, macam clutch plate habis, macam kereta manual. Dia ada masalah dekat gear 2, gear 3, gear 4, betul? Ya, betul. Memang slip terus. Okey, di mana kemungkinan besar ada masalah bocor minyak ke menyebabkan clutch plate dalam gearbox ada masalah terbakar. Sebab tu jadi isu macam tu. Okey, so bila kita tukar gearbox yang lain, insya-Allah kereta dah settle. Okey, dia suruh Siki tengok kereta dia. Tolong tengokkan sebab ialah makcik kan. Mak dia kan. Mungkin tahu sedikit tapi dia nak cari satu bengkel yang boleh dipercayai. Bukan nak cakap Siki boleh percaya, tak. Okey. Yang dia yakin bila tengok penyampaian Siki, itulah cara Siki. Okey. Di mana dia suruh tengok bahagian suspension. Okey, di pertama sekarang ni untuk perdana V6 dia ada dua komponen bahagian lower arm. Okey, satu yang straight, satu lagi dia bentuk macam L. Okey, kebiasaannya siapa-siapa pengguna V6 akan dapat tahu yang L melengkung ni memang cepat rosak. Memang tak dapat dinafikan. Untuk bojoin dia, untuk bojoin knuckle dia, dia ada 2 biji. 2. Tengok contoh dia. Nampak? Okey, terlindung daripada engkau, Idaham. Okey. Nampak ni? Okey, nampak? Yes. Okey, kebiasaannya knuckle tak ada masalah pun kereta ni. Knuckle cantik, bearing semua cantik. Siki tengok dalam keadaan cantik Kita boleh check depan owner sendiri. Owner boleh tengok video ni. Bila kita pusing, rasa macam smooth je, cantik je. Okey, bermakna bearing memang tak ada masalah. Lagipun owner tak ada isu pun tentang masalah berdengung kereta dia. So kita tak perlu petikaikan. Tapi bila datang kat Siki, Siki akan check A to Z tentang masalah kereta dia. Bila Siki tengok lower arm sebelah belakang yang melengkung L ni, korang tengok Siki pegang, okey, dengan kekuatan yang Siki ada. Nampak? Jelas. Okey.
Dapat rasa gap tu. Dapat nampak? Nampak Okey, dia punya bojeng untuk lower arm 100% rosak. Dia nak tak nak, untuk lower arm ni memang kena pakai yang bagus punya. Melainkan original dia bagus je, orang boleh tahan. Kalau setakat cap biasa, dia akan jadi macam ni. Cap biasa adalah cap ayam. Walaupun tak ada stiker ayam, tapi tu hakikatnya itulah ayam. Okey, untuk bahagian lower arm yang straight ni memang tak ada masalah. Cuba tengok ada beza dia. Nak gerak pun tak boleh. Tak boleh langsung. Tengok berapa fit. Langsung tak bergerak. Dia punya bush bahagian depan pun tak ada masalah. Okey. Okey, selain daripada tu, kita tengok kat sini pun kita dapat tahu dah. Kat sini nampak. Okey. Ini crossover. Nampak bahagian lembut kasar ni. Nampak? Okey, sebenarnya ni adalah minyak daripada crossover ni. Absorber. Okey, minyak yang dah leaking. So menyebabkan dia lembab bahagian sini habis semua. Maknanya crossover ni memang dah rosak dan wajib ditukar. Okey, sebab kita tahu crossover adalah komponen-komponen yang penting. Itu satu yang berat. Okey. Macam dia punya upper arm ni bush di mana upper arm ni kalau GN macam mana kita nak ikat dua biji tu ni selepas kita turun jet. Kereta ni dah turun jet baru kita ikat dua biji ni. Okey, barulah dapat tahan dia punya upper arm. Upper arm untuk kereta-kereta Honda pun ada model dulu menggunakan upper arm. Sebab tu perdana bisik kalau handling A. Okey. Lepas tu kita tengok bahagian bar bush. Nampak ni bahagian bar bush longgar ni. Ni bar bush ni. Nampak je bush ni kecil kan? Tapi kalau tak jumpa penyakit bar bush ni penat. Penat. Nampak longgar? Okey, owner pun dah nampak cantik lah. Okey, bar bush. Benda murah je. Untuk perdana bisik mudah je kerja dia, di mana boleh buka 2 biji skru saja boleh keluar. Tapi kalau macam Wajah, Wira, menangis bro. Okey, so kat sini kita tengok kat sini. Nampak tak macam ada crossover cover pecah? Kita tahu kan kalau crossover cover pecah, pasir masuk. Pasir masuk boleh menyebabkan apa? Kebocoran. Ya, kebocoran daripada steering rack. Tengok dia punya rack M pun dah longgar. Terra end ujung fit. Ni fit, ni cantik. Okey, tapi apabila kita order steering rack automatic, automatic manual dia akan datang one set antara kiri dan kanan. Komplit. Pastikan yang baru nanti cover ada minyak cantik. Okey, kalau ada masalah bocor daripada pump, elok buat pump sekali, pump power steering Okey, habis. Okey, itu saja. Jangan biar cover ni pecah. Dia asalnya cover ni pecah baru steering rack ni rosak, baru dia bocor. Okey, kalau cover tak pecah, tak mungkin pasir boleh. Tak mungkin steering rack ni boleh bocor. Okey, faham Okey. Selain daripada tu, untuk kereta dia ni brake pad sikit tengok. Okey, kita tengok brake pad dia. Mana brake pad kereta ni? Okey, ni brake pad dia. Brake pad dia kalau ikutkan lever dia ada masih dalam 30%. Okey, 30% dah nak habis. Sewajarnya. Kalau nak tukar buat masa sekarang ni dah jimat kos sebab banyak komponen dah buka. So charge dapat dikurangkan. Faham ikut law. Okey, macam disk dia ni kalau kita tengok adalah macam bekas-bekas. Orang kata ada bekas cala lah. Tapi kalau tengok condition dia, kalau nak buat nanti brake pad wajib tukar baru, barulah kita akan skim disk. Barulah tak ada bunyi masalah bunyi. Tekan brake set. Faham? Nanti dah tukar brake pad baru nak skim disk. Dah jadi duit pula kat situ. Okey. Ni adalah crossover lagi. Apa dia? Engine mounting. Ya, engine mounting guys. Ini adalah engine mounting sebelah gearbox ke? Betul, sebelah gearbox di mana ada masalah pecah. Okey, nampak pecah Pecah dah sampai usia dah pun. Yang ni crack kat sini. Yang sini crack bahagian atas. Nampak? Okey, kita tahu kalau engine mounting yang rosak, kita dapat merasakan jauh sikit dah. Okey, fungsi engine mounting dia menyerap gegaran daripada enjin, menyerap pergi keluar. Aduh, macam tak sampai.
Okey, enjin mounting fungsi dia untuk menyerap gegaran enjin. Okey, dia tak nak gegaran enjin tu terus pergi ke dalam kereta, pergi ke bodi kereta. Korang pegang steering, rasa vibrate, dekat taxi light, pasang aircon, kan, tekan brake, terasa vibrate, gegar. Okey, tombol gear. Okey, set mirror orang panggil atas tu. Apa mirror? Ha? Apa mirror? Okey, apa mirror bahagian atas. Kau rasa gegar kan? So, kebarangkalian enjin mounting. Tapi sikit tengok atas macam mana nak cakap sikit tengok kebanyakan kereta dia kadang-kadang dia tak pecah tau. Getah ni cantik, 100% cantik, tapi hakikatnya dia dapat rasa gegaran dalam kereta tak selesa. Kadang-kadang disebabkan getah ni material daripada getah. Okey, getah buku kat kampung yang menoreh getah tu kan. Getah tu lah. Tapi dicampur, dialunkan dengan plastik dan sebagainya. Plastik, guys. So, walaupun dia tak pecah, tapi hakikatnya getah tu dah keras. Disebabkan, banyak sebab guys, betul? Sebab material getah dia mesti boleh keras. Okey? Ni contoh mounting sebelah bawah. Okey? Ni mounting sebelah bawah, cross member nama dia. Cross member, di mana bush belah bawah ni sikit boleh cabut macam tu je. Nampak? Pecah. Terputus. Nampak Idam? Okey, nampak? Terputus. Memang dah hancur. So, maknanya Siki akan suggestkan kat owner tukar engine mounting one set. Kalau tukar satu-satu, kebarangkalian nak settle kereta dia, masalah gegaran tu tak ada. Sebab Siki tak nak berulang. Sebab kereta ni 100% owner dah accept dah pun. Suruh buat apa yang tak okey kat kereta dia. Termasuklah sober, steering rack, lower arm, engine mounting dan sebagainya. Termasuklah gearbox kereta dia. Okey, jom kita tengok bahagian sini. Okey, bahagian sini. Inilah bentuk V6. Okey? Inilah bentuk V6 yang Siki cakap untuk perdana V6. Bentuk dia V, guys. Okey, nampak bentuk dia? Okey. So, kat sini, kalau kita tengok mana timing belt dia. Okey, ini timing belt dia. Okey? Ini timing belt dia. Kalau kita tengok daripada mata kasar kita, timing belt ni memang 100% okey. Tengok dengan mata kita. Okey, kalau tengok dengan mata kita betul kan? Oh, memang okey timing belt ni. Tapi disebabkan timing belt ni mencecah 6 tahun. Okey? Mencecah 6 tahun timing belt ni. Mencegah. Sebab tu dalam video, dia kena ada lirik guys. Okey? Okey? Disebabkan dah 6 tahun, kebarangkalian getah ni keras. Sama je, sifat getah semua sama je. Tak kira belting, timing belt, engine mounting. Apa-apa getah yang ada dekat part enjin, dia mesti boleh keras dan boleh menyebabkan pecah ataupun putus. Kalau perdana V6, timing belt putus, menangis bro. Memang terangkatlah head kereta. Bukan satu head kena angkat tau, dia kena angkat dua-dua head. Depan, belakang head. Ada 4 cam, ada 6 piston. Valve berapa? 24 valve guys. Nak gosok shrek. Oh, sampai bila? Biar layan Nissan Grand Rivina. 16 biji valve sahaja. Okey? Okey, so kita akan buat timing belt dia. Dekat timing belt dia ada crank sensor, cam sensor dan sebagainya. Okey, part yang kita tukar inilah ada part-part dia, engine mounting yang kita suggest kat owner. Kita pakai Mitsubishi. Kebanyakannya untuk engine ni Siki akan menggunakan bukan produk bukan isu produk, tapi Siki akan suggest kat owner lebih kita mampu beli brand-brand yang berkaitan dengan Mitsubishi. Okey? Okey, selain daripada tu untuk kereta dia ni, apa lagi agak-agak? Kereta ni ada masalah apa lagi? Mana enjin dia? Mana enjin kereta ni? Okey, kalau kita tengok ni ada pipe bocor tu kat situ. Pipe pressure bocor tu. Okey, pipe pressure tu. Okey. So, untuk gearbox dia nanti, kita akan tukar terus gearbox dia. Okey, di mana gearbox yang Siki ambil ni? Gearbox Recon. Okey, bukan gearbox baru Di mana waranti yang Siki ambil ni, waranti selama 6 bulan. Okey, waranti 6 bulan. 100% tu tipu lah. Okey. Maknanya dalam 80% komponen dalam gearbox ni adalah baru.
Korang kena ingat gearbox ni tak semua komponen yang diorang akan tukar recon ni. Dia ada recon biasa. Kena faham recon biasa, recon pertengahan, fully recon. Dia ada 3. Dia ada perbezaan warranty. Dia ada perbezaan part-part yang rosak. Contohnya clutch pad gear nombor 1 je terbakar. So dia orang tukar gear nombor 1 je lah. Nombor 2 ke nombor 3, nombor 4 dia orang tak ambil part. Sebab tu ada gearbox murah. Recon. Sama je recon. Tapi ada yang murah. Kenapa ni murah? Kenapa ni mahal? Sebab kita tahu komponen yang dalam gearbox ni semua baru. Clutch pad dia ada berapa? Sampai berapa gear? 5. Contoh. Tukar habis semua baru. Maknanya selanet kat gearbox semua tukar baru. Itu ada perbezaan harga. Sebab tu korang tak boleh tikaikan sana, tak boleh tikaikan sini. Sebab kalau andai kata korang tak faham, korang jadi pening kepala. Okey, selain daripada tu, sikit nak cerita tentang sistem penyejukan untuk kereta dia ni. Sistem penyejukan ada kat sini. Okey, sistem penyejukan ni agak penting untuk kereta dia ni. Sebab owner cakap dia suruh check everything Dia suruh check everything tentang kereta dia ni. Sistem penyejukan yang berkaitan dengan untuk enjin lah, bukan penghawa dingin aircon untuk penyejuk enjin. Teruk ke banjir? Sebenarnya banjir daripada enjin dia tu ada masalah daripada valve cover gasket. Sikit tak perlu angkat head kereta dia sebab kereta dia tak ada masalah asap putih, dia tak ada masalah makan air, dia tak ada masalah temperature panas. Kereta dia ni memang sikit tengok memang dalam keadaan cantik, enjin bunyi senyap, terbaik. Cuma masalah leaking minyak daripada valve cover gasket yang menyebabkan enjin dia basah habis semua. Sebab kita tahu minyak yang paling apa kita nak cek bocor, kita kena rujuk benda yang paling tinggi. Tak boleh kita cakap kalau atas tu semua kering, ada masalah bawah bocor, kita akan petikaikan bawah. Okey, macam biasa ingatkan, bila valve cover gasket bocor, korang tak perlu petikaikan valve head gasket, oil sump gasket, flywheel oil seal. Okey, sebab minyak daripada atas tu turun sampai ke bawah. Kita kena rujuk, kita kena buat yang paling tinggi dulu. Bila atas dah tak ada keluar minyak, tak mungkin bawah boleh keluar minyak. Melainkan bawah tu ada masalah. Next time kita akan buat balik. Kalau andai kata ada masalah bocor lagi. Tapi pastikan enjin tu cuci dalam keadaan bersih, guys. Mungkin sikit ada buat buat cuci enjin Kerja baru pula kita kan. Okey, jom kita tengok Idam. Ni nampak ni. Tengok ni. Ini tengok ni. Inilah salah satu punca boleh menyebabkan overheating. Okey. Air radiator dia karat. Ya Allah. Okey, cuba tengok dalam ni. Nampak ni? Padu guys. Padu. Nampak? Clear Waduh. Allah Rabbi. Kan? Nampak Okey. So bila kita tengok radiator dalam keadaan karat macam ni, dia akan suggest kat owner kita akan hantar servis radiator ni. Okey, dia akan buka bahagian casing atas, semua ruang yang ada dalam radiator supaya kat yang tersangkut ni dan kita blok dia dalam head dia ni boleh sebabkan kereta head. Ingat tu kos yang tinggi. Bukan satu head, dua head, 24 buah. Okay, nasib baik kita Malaysia ni kita layan kereta-kereta macam ni. Kalau kena kita okey lagi kalau ada orang lain tu yang buat V10, V12 kan. Tak tahu lah. Rasanya diorang tak ada grandma pun. Diorang ketuk-ketuk kong pasang. Okey, macam biasa untuk perdana V6 ni andai kata bermanfaat. Okey? Apa? Okey, andai kata bermanfaat, minta korang share. Yang belum subscribe sikit punya channel, minta tolong subscribe guys. Berapa minit dah? Oh, lama sangat. Okey, next time kita jumpa.